Ai habal murah-murahan ka salamat saya hikmat jini. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Selepas meningkat selama 2 hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun kepada 250 kes hari ini berbanding 391 kes yang dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 30,538 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, satu kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Pulau Berhala Sandakan yang mencatatkan 24 kes positif secara kumulatif. Daerah Kota Marudu bertukar dari zon hijau ke zon kuning ekoran pertambahan satu kes positif hari ini. Hari ini, 193 pesakit telah sembuh manakala 2,013 pesakit sedang menerima rawatan. Sehingga hari ini, 275,981 bakul makanan telah diagihkan. Kumpulan wang simpanan pekerja tampil memberikan jawapan mengenai kemudahan skim iSinar. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP tampil memberikan jawapan demi memastikan manfaat kemudahan skim iSinar sampai kepada golongan terjejas. Menurut KWSP, pengeluaran menerusi skim iSinar tidak bersyarat dan apa yang dicirikan hanya kriteria bagi memastikan permohonan selari dengan data sedia ada dana pension itu yang akan membolehkan proses kelulusan dipercepatkan dengan mudah dan selamat. Dalam satu maklum balas kepada media, KWSP menjelaskan proses pengesahan diperlukan untuk mengelakkan penipuan dan pengeluaran iSinar secara haram oleh pihak ketiga. Sekiranya ahli memenuhi kriteria, permohonannya akan diluluskan secara automatik. Permohonan ahli juga dibuat dalam talian dan hanya memerlukan pengesahan amount maksimum sahaja. Permohonan bermula daripada 21 Disember. Kategori 1 adalah untuk ahli tiada caruman untuk 2 bulan berturut-turut ketika permohonan dibuat, suri rumah dan ahli yang lama tidak mencarum. Data dalaman KWSP digunakan untuk mengesahkan perkara ini. Kategori ini juga dibuka kepada ahli bekerja sendiri dan dalam sektor ekonomi gig. Oleh itu, tiada keperluan untuk mereka memberi dokumen sokongan ketika permohonan. Kategori 2 pula adalah untuk mereka yang mengalami penurunan pendapatan tetapi tiada cara untuk KWSP mengesahkan kedudukan mereka tanpa dokumen sokongan. KWSP hanya dapat mengesan pengurangan gaji pokok melalui caruman tetapi tidak dapat mengesan pengurangan pada allowance, gaji bekerja lebih masa dan lain-lain. Disebabkan setiap situasi ahli adalah unik, kategori 2 memberi ruang untuk KWSP mempertimbangkan situasi ahli berdasarkan dokumen sokongan. KWSP turut menjelaskan mengapa tidak memberi kelulusan automatik iSinar bagi mereka yang telah memohon iLestari. Ini adalah kerana situasi ketika KWSP melancarkan iLestari dan iSinar adalah sangat berbeza. Aktiviti ekonomi terhenti sepanjang tempoh PKP mulai Mac. Kini, sektor ekonomi dibuka semula dan sebahagian besar pekerja kembali bekerja serta mencarum semula dengan KWSP. Bagaimanapun, KWSP memahami situasi ekonomi berbeza bagi setiap ahli dan bergantung kepada sektor pekerjaan dan industri masing-masing. Justru, iSinar tersedia untuk membantu ahli berkenaan. Sebuah pos kawalan akan dibina di Pulau Tiga. Sebuah pos kawalan bakal dibina di Pulau Tiga dalam usaha memantau keselamatan pelancong dan khazanah marin yang terdapat di pulau itu.
Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, antara ancaman serta masalah yang sering dihadapi pulau berkenaan adalah pencerobohan oleh nelayan tempatan dan juga asing serta penggunaan bom ikan. Selain itu, terdapat juga pemandu pelancong yang tidak berlesen atau juragan bot pelancong yang tidak memiliki kad pelaut. Bagaimanapun, tiada tindakan dapat diambil kerana lokasi pangkalan pasukan keselamatan seperti Polis Marin dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia yang terdekat adalah di wilayah Persekutuan Labuan. Jeffrey berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mengadakan lawatan kerja ke Pulau Tiga siang tadi. Sementara itu, beliau menjelaskan Taman-Taman Sabah merancang untuk membina galeri dan pusat penyelidikan serta pendidikan di Pulau Tiga. Malah, pelantar pemerhatian burung akan turut dibina di pulau berkenaan. Pulau Tiga turut digelar Survivor Island selepas menjadi lokasi penggambaran rancangan realiti antarabangsa Survivor pada 1990-an. Ia adalah gabungan 3 pulau iaitu Pulau Tiga, Kalampunian Besar dan Kalampunian Damit di Teluk Brunei. Antara aktiviti yang popular adalah menyelam dan mandi lumpur dari muntahan lumpur gunung berapi. WWF Malaysia melancarkan semula program Landscape Sabah. Tabung Alam Malaysia, WWF Malaysia, secara rasmi melancarkan semula program konservasinya di Sabah yang memfokus kepada pendekatan holistik ke arah pemeliharaan melalui landscape. Kenyataan WWF Malaysia menyebut bahawa program itu menggabungkan konservasi dan pembangunan mampan dengan mengintegrasikan perlindungan hutan, hidupan liar serta sungai dengan mengadakan rundingan meja bulat minyak sawit lestari RSPO mengenai pensijilan pengeluaran minyak sawit, pemulihan koridor ekologi dan reserve riparian. Ia bertujuan menyokong dasar sedia ada di Sabah bagi melindungi 30% daripada hutan hujannya menjelang 2025 dan mengekalkan 50% litupan hutan serta mencapai 100% pensijilan RSPO menerusi pendekatan certification through the jurisdictional approach by 2025. WWF akan berusaha melibatkan diri dengan masyarakat setempat di landscape yang dikenal pasti, bukan hanya untuk berkongsi langkah-langkah intervensi yang dicadangkan di kawasan itu, tetapi juga menerima input dan maklum balas daripada mereka yang berada di lapangan. Kesemua maklumat boleh disalurkan melalui kontak slp@wwf.org.my. Telefilm Lotut pertama Saapon akan diadaptasi menjadi sebuah filem. Telefilm Lotut pertama, Saapon atau Berjuang Hingga Akhir akan diadaptasi menjadi sebuah filem, kata penerbit eksekutifnya, Joseph Malik. Saapon bukan hanya telefilm pertama, tetapi juga filem pertama yang ditayangkan dalam bahasa Lotud, bahasa ibunda suku kaum Lotud di Tuaran. Filem ini diterbitkan oleh Bio Pictures dengan sejumlah dana dari Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, FINAS. Telefilm Saapon dilancarkan Disember tahun lalu yang bertujuan mempromosikan dan memperkenalkan bahasa Lotud kepada umum. Saapon menelan perbelanjaan produksi sekitar RM100,000. Saapon yang akan ditayangkan di Pawagam kelak memerlukan lebih banyak bakat tempatan baru, terutama untuk watak heroin dan hero serta watak sokongan untuk pembikinan filem ini. Sehubungan itu, penggemar filem, terutamanya komuniti Suang Lotud, diminta untuk menghantar profil mereka. Pencarian bakat akan dilakukan pada bulan Disember. Menjelang Januari, penggambaran dijangka bermula mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Joseph berkata beberapa lokasi penggambaran filem Saapon telah dikenal pasti. Terdapat 41 pelakon yang terlibat dalam produksi telefilm Saapon. Penerbit eksekutif untuk telefilm itu ialah Francis Fahir dan Joseph Malik.
Eskom menahan 3 lelaki yang dipercayai terlibat dalam 4 kes rompakan laut di Tawau dan Kunak. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, menahan 3 lelaki warga Filipina yang dipercayai terbabit dalam 4 kes rompakan dan sambun laut di Tawau dan Kunak selain merampas sepucuk pistol beserta peluru dalam 2 serbuan pada Jumaat dan Sabtu. Komander Eskom, Datuk Ahmad Fuad Osman berkata, 3 suspek berumur 20 hingga 50 tahun terbabit ditangkap di perairan Pulau Nusa Tengah dan Pulau Omadal dekat Sempurna. Dalam serbuan pertama pada 9.30 malam Jumaat, Eskom bersama-sama pasukan polis marin telah menyerbu sebuah pondohan atau rumah kecil atas air dan menahan 2 suspek. Pemeriksaan lanjut di pondohan itu menemukan sepucuk pistol Colt .45 bersama 25 butir peluru hidup yang disimpan di dalam beg silang serta sebilah parang selain barang curi seperti enjin sangkut. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, suspek kedua pula ditahan dalam satu lagi serbuan di kawasan pondohan perairan Pulau Omadal pada 7 pagi semalam. Penahanan kesemua suspek berjaya menyelesaikan 1 kes di Kunak dan 3 kes di Tawau, termasuk kejadian baru di perusahaan Bagang di Indrasabat Tawau Khamis lalu apabila seorang mangsa lelaki didatangi 2 suspek bersenjata seakan pistol dan menyamun generator, tong gas serta telefon bimbit mangsa. Ahmad Fuad berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana rompak berkumpulan. Saya Hikmah Juni, Maksukul.